Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Saya edisi Rabu 5 Mei 2021 bersamaan 23 Ramadan 1442 Hijrah. Baik, kita akan teruskan dengan berita-berita yang tular. Penipuan cinta atau love scam merupakan antara modus operandi yang digunakan oleh sindiket penipuan yang didalangi oleh warga Afrika untuk memperdaya mangsa penipuan secara love scam. Modus operandi ini adalah yang paling kerap digunakan, dipercayai kerana keberkesanan kaedah ini untuk memerangkap mangsa. Bagi mengekang kegiatan penipuan ini, sejak tahun 2019 hingga 2021, sejumlah 2,251 operasi telah dilaksanakan bagi membantras kegiatan love scam, dan daripada keseluruhan operasi tersebut, seramai 2,826 orang telah berjaya ditahan. Bagaimanapun, di sebalik operasi dan tangkapan yang dilaksanakan secara berterusan oleh pihak polis, rangkaian sindiket ini dipercayai terus merekrut ahli baru bagi memastikan kesinambungan kegiatan mereka. Peningkatan jumlah kes ini merupakan satu situasi yang perlu ditangani secara serius. Justru tindakan pembantrasan dan pencegahan yang melibatkan pihak polis dan masyarakat perlu dilaksanakan dengan lebih efektif. Di peringkat PDRM, jabatan ini komited untuk melipat gandakan usaha khususnya dari aspek siasatan dan operasi bagi membantras kegiatan sindiket ini. Manakala di pihak masyarakat, pihak polis menyeru agar aspek pencegahan jenayah yang merangkumi ilmu pengetahuan dititik beratkan. Berikut adalah beberapa tips yang boleh kami kongsikan. Sentiasa berwaspada, jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil yang cantik, tampan yang digunakan di media sosial. Jangan cepat terpedaya dengan kata-kata manis atau janji mereka. Berhati-hati ketika memilih rakan melalui laman sosial dan alam maya, terutama kenalan yang dikatakan daripada negara luar. Dan juga jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri dan keluarga kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari internet. Baik, rakyat Malaysia yang beragama Islam bakal menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dengan norma baru tidak lama lagi. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sama ada bersyarat PKPB atau pemulihan PKPP dalam mengekang penularan wabak COVID-19, pergerakan rentas negeri bagi tujuan balik kampung adalah tidak dibenarkan seperti yang telah diumumkan. Terdapat 3 situasi utama diberi pengecualian, iaitu kecemasan membabitkan ahli keluarga terdekat, kematian dan pasangan jarak jauh. Pembukaan semula sektor ekonomi di dalam tempoh PKP sebelum ini adalah bertujuan bagi memulih dan merancakkan semula ekonomi negara dan rakyat yang terkesan akibat COVID-19 berdasarkan pemantauan penguatkuasaan trafik. Penguatkuasaan trafik JSPT mendapati berlaku peningkatan aliran jumlah kenderaan di jalan-jalan utama dan juga di lebuh raya. Dalam memastikan keselamatan pengguna jalan raya dan prosedur operasi standard SOP COVID-19 dipatuhi, JSPT telah mengatur gerak petugas trafik bagi membuat pemantauan dan pengawalan lalu lintas pra-op rentas sepanjang tempoh perayaan ini bermula 3 Mei 2021. Pelaksanaan op rentas secara menyeluruh akan bermula 10 Mei 2021 hingga 16 Mei 2021, 3 hari sebelum dan 3 hari selepas di seluruh negara, dengan konsep total reinforcement, show of force, perkhidmatan dan advokasi kepada masyarakat. Pemantauan keselamatan vaksin COVID-19 AstraZeneca Malaysia telah menerima 268,800 dos vaksin COVID-19 AstraZeneca melalui fasiliti COVAX setakat ini dan akan mula diberikan kepada orang ramai bermula pada hari ini 5 Mei 2021. Berdasarkan data-data klinikal di US dan UK, vaksin ini sangat berkesan untuk mencegah jangkitan COVID-19 yang teruk, kes yang memerlukan kemasukan wad dan kematian. Badan Regulatori Antarabangsa termasuk UK dan European Medicine Agency EMA turut mengesahkan keberkesanan vaksin ini dan faedahnya dalam mencegah jangkitan COVID-19 dalam mengatasi risiko. Walaupun kejadian darah beku sangat jarang berlaku, pihak KKM akan sentiasa memantau kejadian tersebut dan memberi jaminan bahawa rawatan segera akan diberikan jika kes tersebut benar-benar berlaku. Baik, PKPD Rumah Panjang Dingai Pakan Sarike Sarawak dilanjutkan sehingga 19 Mei. Manakala PKP 6 daerah di Selangor iaitu Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat dan Sepang akan berkuat kuasa pada esok Khamis 6 Mei sehingga 17 Mei 2021. Seterusnya, PKPD Rumah Panjang Matthew Pakan Sarike Sarawak ditamatkan pada hari ini Rabu 5 Mei 2021.
Premis makanan seperti restoran, food truck, penjaja dan kios bagi PKP 6 daerah di Selangor dibenarkan beroperasi dari 6 pagi sehingga 12 tengah malam sahaja. Pergerakan merentas negeri dan daerah bagi PKP 6 daerah di Selangor tidak dibenarkan kecuali atas urusan kecemasan, pekerjaan dan lain-lain pergerakan yang dibenarkan dalam SOP. Hari ini bermulanya pemberian vaksin AstraZeneca kepada sukarelawan yang tinggal di Kuala Lumpur dan Selangor yang telah berjaya menempah slot. 4 pusat pemberian vaksin dibuka khas iaitu di Universiti Melaya, UKM Bangi, PWTC dan IDCC Shah Alam. Dokumen pengenalan yang diperlukan ialah semasa pemberian vaksin AstraZeneca ialah kad pengenalan atau juga pasport dan telefon bimbit yang digunakan untuk mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Baik. Seterusnya, SOP Hari Raya Aidilfitri. Takbir raya di masjid, surau bagi kawasan PKP, PKPB dan PKPP dibenarkan mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri. Bagi kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan takbir raya. Manakala solat sunat hari raya di masjid dan surau bagi kawasan PKP, PKPB dan PKPP dibenarkan dengan jumlah kehadiran serta penyertaan jemaah lelaki, wanita dan kanak-kanak mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri. Kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan mengerjakan solat sunat hari raya. Jumlah solat sunat hari raya di masjid dan surau, rumah tubuhkan hari raya, ziarah tanah perkuburan adalah tidak dibenarkan. Baik, bagi ziarah hari raya bagi kawasan PKP dibenarkan pada 1 Syawal sahaja. Kehadiran tetamu adalah tidak melebihi 15 orang. Bagi kawasan PKPB dibenarkan pada 1 hingga 3 Syawal sahaja. Kehadiran tetamu terhad kepada 20 orang. Bagi kawasan PKPP dibenarkan 1 hingga 3 Syawal, kehadiran tetamu tidak melebihi 25 orang sahaja. Baik, itu adalah antara SOP yang dapat kami kongsikan kepada anda. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh memasuki laman sesawang Facebook Majlis Keselamatan Negara untuk melihat secara terperinci SOP yang telah ditetapkan. Baik, situasi semasa daerah-daerah seluruh Malaysia berdasarkan pergerakan 14 hari taburan kes COVID-19 setakat 4 Mei 2021, hanya 5 daerah di Semenanjung masih kekal zon hijau, 7 di Sabah manakala tiada zon hijau di Sarawak. Selangor paling banyak kes aktif dengan lebih 11,000 kes aktif, diikuti Sarawak lebih 7,000 kes aktif dan Kelantan lebih 6,000 kes aktif. 6 daerah di Selangor iaitu Hulu Langat, Kelang, Petaling, Gombak, Sepang dan Kuala Langat dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan yang akan bermula esok 6 Mei sehingga 17 Mei 2021. Bagi mereka yang perlu merentas daerah atau negeri bagi Selangor dan Kuala Lumpur untuk menerima vaksin, tunjukkan temujanji yang dipaparkan menerusi MySejahtera, laman sesawang atau SMS kepada petugas keselamatan yang bertugas di sekatan jalan raya dan anda tidak perlu memohon surat kebenaran dari polis untuk tujuan vaksinasi. Baik, seterusnya. Task Force Operasi Pematuhan sehingga 3 Mei 2021. Pemeriksaan yang telah dijalankan adalah sebanyak 70,851 pemeriksaan SOP yang telah dijalankan. Kerajaan telah mengarahkan PDRM supaya meningkatkan pemantauan SOP di negeri-negeri kawasan-kawasan hotspot yang dikenal pasti di bawah sistem HIDE. Langkah-langkah penguatkuasaan oleh agensi penguatkuasaan yang lain juga akan dipertingkatkan di lapangan. Setakat ini 301 individu telah engkar arahan SOP yang dikompaun sebanyak 293, manakala direman 8 individu. Operasi Benteng melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Agensi Kawalan Sempadan Malaysia. Setakat ini 280 sekatan jalan raya telah diadakan di seluruh negara. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini. Untuk melaksanakan PKP ke atas 6 daripada 9 daerah di Selangor. Daerah-daerah berikut adalah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat serta Sepang. PKP bagi daerah yang terlibat akan mula berkuat kuasa pada
6 Mei sehingga 17 Mei 2021. Manakala 3 daerah lagi yang tidak terlibat iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih berada di bawah PKP bersyarat ataupun PKPB. Di saat terkenang kembali kehidupan, impak pandemik menguji kekuatan, mengundang keresahan, mencabar kesabaran. Namun, redha membentuk ketahanan, menyuntik harapan, membina ketabahan. Percaya akan hikmah dan keajaiban dalam setiap ujian. Hadirnya Ramadan membawa keberkatan, melimpahkan rezeki, menjanjikan ganjaran. Bersyukur memberi lebih kenikmatan. Sesukar manapun cabaran. Kita bersua kembali. Baik, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menitahkan semua masjid dan surau mengadakan solat hajat dengan membaca kunut nazilah selepas menunaikan solat Jumaat pada 25 Ramadan ini. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusof Hussein berkata, di samping usaha kesihatan dan perubatan yang dilakukan, baginda menzahirkan titah agar rakyat memohon pertolongan daripada Allah. Sultan Perak menzahirkan kebimbangan terhadap bilangan kes pesakit COVID-19 yang semakin meningkat dengan angka yang besar. Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang menghadapi tekanan di samping risiko besar. Rakyat juga dinasihat melakukan persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan amalan norma baharu serta menjauhkan diri daripada berkunjung ke tempat perhimpunan ramai. Malah tidak berkompromi dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Menjelang sambutan Aidilfitri, takbir raya di masjid atau surau dibenarkan di kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Untuk kehadiran tetamu pula, kawasan PKP hanya dibenar menerima mereka pada 1 Syawal. Ziarah hari raya juga dibenarkan iaitu daripada 1 sehingga 3 Syawal. Namun begitu, kawasan PKPB kehadiran terhad kepada 20 orang untuk satu-satu masa, manakala bagi kawasan PKPP kehadiran tetamu terhad tidak melebihi 25 orang pada satu-satu masa. Itu pun ianya mengikut saiz rumah dan perlu ada penjarakan fizikal. Tiada pengecualian diberikan kepada mana-mana individu untuk merentas negeri khususnya pada musim perayaan ini, kecuali atas faktor yang dibenarkan seperti kes kecemasan. Tetapi yang lain, kalau kes-kes lain sekalipun, kuasa yang membenarkan adalah kuasa polis. Isi borang ke balai polis dan mohon kebenaran daripada polis. Ya, tetapi saya dipahamkan, kadang-kadang dari segi kesahihan tu yang kadang-kadang berlaku menyebabkan pihak polis tidak membenarkan. Saya dimaklumkan untuk weekend, hujung minggu, permohonan untuk rentas negeri sehingga mencecah 40,000 sehari. Jadi kadang-kadang polis pun fikir juga. Kadang-kadang polis tidak membenarkan kerana pihak polis kadang-kadang kurang yakin dengan alasan yang diberikan. Bermula Jumaat, senarai premis yang berisiko jadi pusat penyebaran COVID-19 akan didedahkan. Ia dibuat bagi membolehkan premis diletak sebagai lokasi amaran kemungkinan pembentukan kluster. Ini juga membolehkan orang ramai melaksanakan pengawasan kendiri, termasuklah dengan tidak berkunjung ke sesuatu premis atau kawasan berisiko pada waktu
premis tersebut disenaraikan sebagai potential hotspot. Lebih 900 kes keganasan rumah tangga direkodkan bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun, kebanyakannya berpunca daripada desakan ekonomi ketika PKP kerana pendapatan terjejas serta kehilangan pekerjaan. Jadi apabila mereka tinggal di rumah ini dah tak boleh nak keluar dan sebagainya, bila nak keluar tu ada had pergerakan dan sebagainya, maka banyak di antara mereka ni yang meluahkan perasaan tekanan itu kepada keluarga. Susulan pengumuman Menteri Kanan Keselamatan mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 daerah di Selangor, beberapa aktiviti sosial di wilayah persekutuan khususnya di Kuala Lumpur akan dikurangkan untuk mengawal penularan wabak COVID-19. Kita juga sedang melihat untuk mengurangkan aktiviti sosial seberapa yang boleh untuk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena guna model yang agak tersendiri kerana kita nak memastikan kegiatan ekonomi dapat berjalan sebanyak yang mungkin. Tapi juga kita tak boleh compromise tentang penularan. Jadi untuk Kuala Lumpur ni kena ada kaedah-kaedah yang agak tersendiri. Kegiatan ekonomi banyak dibenarkan, tetapi peningkatan kepatuhan tu mesti di double up. Baik, setiap hari Rabu kami akan memaparkan laporan khas dengan tajuk pada hari ini, tajuk pembudayaan norma baharu dalam dunia pekerjaan sejagat. Bersama wartawan lokasi Aziz Zainal Alam. Silakan. Beberapa hari lalu, negara menyambut Hari Pekerja dengan tema pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat. Namun sebelum kita meneliti mengapa konsep atau tema ini dipilih, mari kita lihat semula apakah tujuan Hari Pekerja ini diadakan. Anda bersama saya, Aziz Zainal Alam, dalam laporan khas Pastikan Sahih. Kita semua secara dasarnya memahami Hari Pekerja sebagai hari cuti atau hari santai bagi para pekerja yang selama ini memerah kudrat mencari rezeki yang halal. Namun, walaupun sudah acap kali kita menyambutnya, masih ramai yang tidak memahami signifikan sambutan Hari Pekerja ini selain daripada pemahaman simplistik yang kurang tepat dari maksud sebenarnya. Hari Pekerja bertujuan untuk mengenang perjuangan menuntut hak dan kesaksamaan satu kelompok yang bernama pekerja. Baik pekerja maupun pihak majikan, Hari Pekerja sepatutnya dijadikan renungan dan pedoman kepada kepekaan terhadap aspek-aspek keadilan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab dalam konteks bekerja selain daripada memikirkan produktiviti dan keuntungan semata-mata. Namun apa yang menjadi cabaran terbesar bagi mencapai matlamat ini pada masa kini adalah dengan pembiasaan norma baharu di tempat kerja, kesan dari penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Saya tidak nafikan walaupun banyak bantuan disediakan kerajaan, masih juga terdapat golongan pekerja yang terjejas dan akan mengambil masa yang lebih lama untuk kembali menikmati kehidupan seperti sebelum tercetusnya wabak COVID-19. Namun saya yakin bahawa rakyat Malaysia, khususnya warga pekerja, akan kekal berdaya tahan dan saling memperkokoh dalam menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara kita. COVID-19 yang melanda dunia pada penghujung tahun 2019 bukan sahaja memberi kesan yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi dunia, tetapi impaknya turut dirasai oleh Malaysia, terutama sektor pekerjaan negara. Menurut Menteri Sumber Manusia dalam ucapan sempena Hari Pekerja baru-baru ini, pemilihan tema Hari Pekerja tahun ini merupakan representasi kepada objektif sambutan Hari Pekerja yang meletakkan hasrat untuk melihat warga pekerja terus mengamal dan membudayakan norma baru. Pembudayaan norma baru dalam dunia pekerjaan sejagat.
telah dipilih sebagai tema sambutan Hari Pekerja pada kali ini dengan mengambil kira senario semasa. Tema ini merupakan representasi kepada objektif sambutan Hari Pekerja yang meletakkan hasrat untuk melihat warga pekerja terus mengamal dan membudayakan norma baru. Seperti kita sedia maklum, tanggal 1 Mei merupakan hari yang cukup signifikan kepada warga pekerja di Malaysia. Sesungguhnya, kerajaan mengiktiraf warga pekerja yang turut bersama-sama membantu memulihkan semula ekonomi negara. Atas dasar ini, maka warga pekerja perlu membudayakan norma baru pekerjaan dan bertindak dengan bijak bagi menghadapi persekitaran pekerjaan yang dinamik. Antara pendekatan lain digunakan bagi memastikan langkah pencegahan COVID-19 di tempat kerja lebih berkesan adalah dengan melakukan aktiviti nyahkuman atau disinfeksi di tempat yang mudah dicemari seperti ruang kerja dan kaunter perkhidmatan. Dan selain itu, pekerja sendiri juga perlu bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja dan orang lain yang mungkin terjejas semasa menjalankan kerja. Kalau kita lihat tahun 2021 ini, bila mana sektor ekonomi semakin banyak yang dibuka menggunakan SOP yang ditetapkan, antara tujuannya untuk mewujudkan pergerakan ataupun menstabilkan pasaran pekerjaan negara. Dan kita menyangkakan berdasarkan negara kita ekonomi terbuka, bila aktiviti ekonomi di negara lain juga berkembang, kesan kepada permintaan pengeluaran aktiviti ekonomi kita ini yang akan juga memberi satu pengukuhan, penambahbaikan daripada apa yang berlaku pada tahun lepas dari segi sektor pekerjaan. Realitinya pandemik COVID-19 memberi kesan atau impak yang negatif kepada seluruh rakyat Malaysia. Sektor industri terjejas teruk dan ramai yang kehilangan pekerjaan kesan daripada pandemik ini. Namun demikian, pasaran buruh dilihat akan semakin pulih hasil daripada kerajaan yang sentiasa bertungkus lumus memastikan pandemik ini berada dalam keadaan terkawal dan mengembalikan Malaysia kepada keadaan sedia kala ataupun lebih baik. Baik, itu dia laporan khas yang disediakan oleh Aziz Zainal Alam. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Bagi takbir raya di masjid ataupun surau, ianya dibenarkan di kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Namun begitu di kawasan PKPD, ianya tidak dibenarkan. Amalan takbir dari rumah ke rumah adalah tidak dibenarkan di kesemua kawasan PKP, PKP, PKPD, PKPB dan PKPP. Sedap juga ni. Angah, esok raya tau, kita kena buat sesuatu ni. Itulah. Jadi kita nak beraya di mana? Saya pejam cilik esok raya. Kita nak jemput siapa? Kalau Angah plan pukul nak kamu mau 60 orang semua. Itu baru belum dah jemput ni. Kawan pejabat kira-kira dalam 20 orang. Tapi kita je. Adik, hari nak jemput siapa? Jemput siapa? Aku dah tak ada idea kita nak beraya di mana. Anung ni Angah ni macam nak bawa kenduri kahwin je. Dah lupa ke kita ada SOP? SOP? Tak dapat raya. Kita bersua kembali. Baik, jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif pada malam ini dengan tajuk Menjamin Masa Depan Malaysia Menerusi Vaksinasi COVID-19 bersama tetamu Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar Kementerian Kewangan Malaysia pada malam ini hanya di saluran berita RTM tepat pukul 9 malam. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Mobile, RTM Klik untuk menonton pada bila-bila masa sahaja. Baik, seterusnya, tempoh minimum pendaftaran dan pembaharuan perakuan pendaftaran di bawah Pesuruhjaya Perlindungan
data peribadi. Prihatin atas keluhan rakyat serta permohonan Wakil Pengguna Data Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi PDP bersetuju untuk menawarkan pilihan tempoh minimum pendaftaran serta pembaharuan perakuan pengguna data 1 tahun bermula dari tarikh 3 Mei 2021 sehingga 31 Disember 2021. Inisiatif ini adalah bagi membantu 13 golongan pengguna data yang wajib berdaftar di bawah peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dalam kurungan Akta 709 yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Seterusnya, Warungku adalah platform pasaran dalam talian yang terbaru berusaha membantu golongan penjaja peniaga kecil, usahawan dari sektor tidak formal, membolehkan mereka memasarkan makanan dan produk dalam talian bagi pesanan dan juga penghantaran. Objektif adalah bagi bantu tingkatkan pendapatan golongan bagi usahawan mikro dan informal dan juga penjaja dan peniaga kecil. Salah lagi satu objektifnya ialah memberi kesedaran dan menggalakkan penggunaan aplikasi digital untuk pemasaran lebih meluas dan transaksi lebih sistematik. Jika anda berminat, anda boleh daftar perniagaan anda di laman sesawang warungku.my. Baik, seterusnya. Vaksin AstraZeneca selamat untuk warga emas. Bermula 19 April 2021, vaksin ini sesuai dan mula digunakan bagi fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk golongan usia 60 tahun ke atas dan bagi mereka yang mempunyai komorbiditi. Baik, bagi golongan usia 18 hingga 40 tahun, syur penggunaan vaksin ini akan disesuaikan semula selepas penelitian data daripada negara lain. Malaysia telah menerima 268,800 dos vaksin AstraZeneca yang diperolehi melalui fasiliti COVAX. Pemilihan AstraZeneca, 22 pakar daripada pelbagai disiplin telah menyertai panel JKK-PCV. Baik, seterusnya. Fatwa berkenaan hukum pembayaran zakat secara dalam talian. Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan kali ke-116 yang bersidang pada 1 April 2019 telah memutuskan hukum pembayaran zakat secara dalam talian adalah diharuskan. Baik, paparan itu tadi melabuhkan tirai Pastikan Sahih edisi Rabu 5 Mei 2021 bersamaan 23 Ramadan. Baik, sebelum kita berpisah, ingin saya memohon jasa baik anda untuk terus patuhi SOP yang telah ditetapkan dan digariskan. Bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa mengimbas aplikasi MySejahtera setiap kali anda mengunjungi mana-mana premis. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.